Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis dan juga kepada Tuan Said kerana membacakan doa untuk kita pada pagi ini. Yang saya hormati saudara Whip Parti Encik David Marshall, anak lelaki Pakaian Nathan, saudara Encik Ahmad Rizal bin Abdul Hamid, juga saudara Encik Muhammad Suzuki bin Ahmad. Seterusnya para saudara-saudari ahli-ahli majlis yang hadir pada pagi ini di Dewan Kenanga juga di talian. Ketua-ketua Jabatan Pegawai Kanan MBSP di talian dan juga di dalam Dewan Kenanga. Pengurusi Puspa Wanita MBSP Puan Datin Hajah Cik Limah binti Haji Ujang. Pengurusi Enulis Berampai Encik Ahmad Zamri bin Muhammad Sirajuddin. Naib Yang Betua Pasukan Encik Mat Nasir bin Hassan. Yang di-Pertua Permai Encik Muhammad Nizam bin Sharif, Pengurusi Kospema Puan Latifah binti Razali, seluruh warga kerja MBSP, wira-wira Orange yang saya kasihi, yang mengikuti program ini di dalam talian kerana kita masih di dalam pandemik COVID-19 dan dikenaki mematuhi SOP yang telah ditentukan. Yang dikasihi juga rakan-rakan media yang ada di talian dan juga di Dewan dan seluruh penduduk Seberang-Perai yang mengikut program MBSP pada setiap kali disiarkan secara virtual. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat mengadakan program Perhimpunan Korporat Bandaraya kali ketiga dan kali terakhir pada tahun 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada saudara Whip Parti, ke semua saudara-saudari ahli majlis, ketua-ketua jabatan pegawai kanan, pemimpin-pemimpin persatuan Wira Orange dan semua warga kerja MBSP serta seluruh penduduk Seberang-Perai dan rakan-rakan media yang telah mengikuti semua program-program yang dilancarkan oleh MBSP dan seterusnya melaksanakan program-program tersebut. MBSP telah berjaya mengharungi cabaran di era pandemik COVID-19 dan berjaya mencapai kejayaan-kejayaan di peringkat negeri, luar negeri dan malahan di peringkat antarabangsa. Justru pada pagi ini, saya ingin memaparkan pencapaian tersebut yang merupakan pencapaian kita bersama. Pertamanya, MBSP telah berjaya merangkul MSOS Occupational Safety and Health Go Class 2. Award ini telah diberikan pada bulan November oleh MSOS Occupational Safety and Health bersempena dengan hari penyampaian award tersebut. Ini bermakna tahap Occupational Safety and Health di Seberang-Perai telah diiktiraf dan mencapai tahap yang tertinggi. Tahniah kepada semua warga kerja juga ahli-ahli Wira Orange yang telah mengamalkan MSOS. Yang kedua adalah MBSP menerima anugerah Regulatory Champion kategori pihak berkuasa tempatan. Anugerah ini telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara virtual dalam persidangan Kebangsaan Amalan Baik Peraturan atau GRP pada 25 November 2021. Iaitu sama hari dengan kita menerima award daripada MSOS. Satu hari dua anugerah diterima pada hujung tahun. Penghujung tahun kita menerima habuan atau pengiktirafan yang sangat tinggi di peringkat kebangsaan. Anugerah Regulatory Champion Award 2021 ini satu anugerah yang berprestij yang mengiktiraf jabatan-jabatan kerajaan yang berusaha untuk mengurang dan mengelakkan peraturan yang rumit yang menimbulkan beban yang tidak perlu kepada rakyat dan juga sektor perniagaan serta industri serta menyisih peraturan-peraturan lapuk. Oleh itu segala garis panduan yang telah kita adakan pada tahun 2021 dan sebelumnya adalah berusaha ke arah memakmurkan Seberang-Perai dan diberi pengiktirafan di bawah good practice, regulatory practice. Yang ketiga, walaupun award ni diberi atas nama Datuk Bandar, Datuk Seraya Haji Rozali, tapi pengiktirafan sebenarnya adalah kepada MBSP dan rakyat Seberang-Perai. Menjadi Productivity Champion, Leadership kategori wilayah utara yang telah disampaikan pada 23 April. Yang keempat, kita meraih tempat kedua dalam pertandingan Piala Inovasi Yang Berhormat Menteri KPKT yang telah diadakan oleh Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia dengan tema
juga inovasi yang diadakan di Taman Upcycle, iaitu Aspirasi Seni Taman Rendah Karbon yang telah dianugerahkan pada 11 Jun 2021. Anugerah tersebut membawa wang tunai RM2,000 dan grant KPKT bernilai RM500,000 yang akan kita bangunkan, kita upgradekan Taman Takoma pada tahun 2022 dengan peruntukan tersebut. Yang kelima, MBSP dari kumpulan Penang Smart Parking bersama dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan juga MBPP telah diiktiraf sebagai anugerah emas sempena Mini Innovation Showcase Team Excellent atau MTEC oleh MPC Wilayah Utara pada 1 Julai 2021. MBSP juga bersama Kerajaan Negeri dan Think City telah membangunkan projek Butterworth Digital Library di mana MBSP telah menyediakan tapak bangunan yang lama dan telah dianugerahkan oleh Persatuan Arkitek Malaysia Award 2021 sebagai Adaptive Reuse kategori kerana kita berjayakan menggunakan semula bangunan yang usang yang telah ditinggal menjadikan ia sebagai satu digital library. Pengiktirafan ini sangat tinggi di kalangan anugerah-anugerah arkitek Malaysia. Ia juga mendapat anugerah daripada Malaysia Institute of Interior Design kerana desain reka bentuk dalamannya adalah Green Interior and Awards and Adaptive Reuse kategori yang sukar diperolehi bagi mana-mana reka bentuk bangunan. Tahniah kepada Persatuan, kepada Jabatan Bahagian Batuas Baru dan juga Jabatan Bangunan serta jabatan-jabatan yang terlibat serta Think City dan juga arkitek yang telah membantu kita. Yang ketujuh, MBSP telah mengambil bahagian dalam projek EPIC Asia Pacific Seed Grant Proposal pada 6 Julai 2021 bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris atau UPSI dan telah berjaya diumumkan menerima anugerah dengan grant RM8,392 pada 10 Ogos yang lalu. Sekali lagi, walaupun atas nama Datuk Bandar tetapi sebenarnya adalah pengiktirafan kepada Seberang Perai. Telah diundi, telah dipilih melalui undian menjadi Vice President of WIGO bagi tahun 2021-2023 yang berpusat di Seoul, Korea Selatan. Dan pada 17 Februari 2021, Datuk Bandar MBSP juga mewakili MBSP telah dipilih menjadi penasihat dalam portfolio Climate Action and Low Emission Development bermula pada tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berpusat di Bonn, Germany. Dengan ini bermakna MBSP telah mencapai 9 kejayaan terbesar di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Juga telah berjaya melancarkan 4 plan tindakan strategik dalam perkara pokok-pokok dan perkara pokok yang berkaitan dengan melestarikan Bandaraya Seberang Perai. Plan strategi yang pertama adalah Dasar Keterangkuman Gender MBSP 2021-2030 yang dilancarkan pada 20 Januari 2021. Saya harus memberi pengiktirafan kepada Pengarah Khidmat Pengurusan Puan Nasrinda dan juga semua pasukannya dari semua jabatan MBSP. Yang kedua adalah Pelan Tindakan Seberang Perai Circular Economy yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada 2 Oktober 2021. Juga tahniah kepada Encik Zamri dan pasukan beliau serta wakil-wakil daripada jabatan-jabatan MBSP. Yang ketiga adalah Menu Pelaksanaan Panduan Permohonan Peraturan Lesen Premis dan Iklan Majlis Bandaraya Seberang Perai yang telah dilancarkan pada 14 Oktober 2021. Tahniah pada jabatan pelaksanaan yang diketuai oleh Encik Faidrul dan juga jabatan-jabatan yang menyokong dalam program ini daripada Jabatan Keuangan, daripada jabatan lain-lain di dalam MBSP. Yang keempat adalah Plan Tindakan Anti Rasuah 2022 yang dilancarkan pada 26 November 2021. Tahniah kepada Encik Airul Rahman dan juga Pengarah Khidmat Pengurusan kerana mereka menerajui program ini disokong oleh semua jabatan-jabatan yang mengambil bahagian. Pada 24 Oktober, MBSP telah berjaya melancarkan pencapaian prestasi tahun 2018, tahun 2020 yang pertama dilancarkan oleh mana-mana jabatan kerajaan. MBSP melancarkan supaya rakyat dapat menilai performa yang dibuat oleh ahli majlis, performa yang dibuat oleh jabatan-jabatan, performa yang dibuat oleh semua warga kerja MBSP, malahan performa yang dibuat juga oleh rakyat bersama dengan kita. Kerana semua program yang dilaksanakan adalah merupakan common program yang dikongsi bersama dengan rakyat dan dilaksanakan bersama dengan rakyat.
Pengumpulan pencapaian ini dibuat oleh Jabatan Korporat. Saya juga ingin memanjangkan penghargaan kepada Cik Wan Junaidi yang mengetuai pengumpulan pencapaian ini dan juga kepada tim beliau dan juga pasukan-pasukan di jabatan-jabatan yang telah melaksanakannya. Oleh itu, MBSP melangkah satu lagi pencapaian, penciptaan pertama inovasi dalam pendidikan hijau yang mendekati remaja-remaja melalui menggunakan teknologi. Pertama adalah Edutainment Green Games, yang kedua adalah e-sport digital single use plastik yang mendapat hak cipta dan diiktiraf sebagai pertama yang dicipta di Malaysia dan diiktiraf di bawah Akta Hak Cipta. Pengiktirafan ini walaupun diberikan kepada Datuk Bandar dan juga Profesor Madya Dr. Cik Zalina binti Zulkifli, tetapi sebenarnya adalah penciptaan asli ini dibuat oleh warga kerja MBSP dan juga rakyat. Dan tujuan e-sport game dan juga kedua-dua penciptaan ini adalah untuk mendekati remaja. Kerana remaja suka dengan game yang ada di dalam virtual ataupun di dalam handphone mereka. Lalu kita mendekati mereka dengan game, mendekati mereka dalam pendidikan hijau, pendidikan alam sekitar melalui keinginan mereka untuk bermain game di dalam handphone. Dan mendapat perhatian serta mendapat sambutan banyak daripada remaja-remaja. Oleh itu saya amat berasa bangga. Dan juga berterima kasih yang tidak terhingga kepada semua warga kerja MBSP yang mengamalkan inclusiveness, responsif dan kreatif sehingga kita boleh merangkul 9 anugerah pada tahun 2021 sahaja, melancam 4 pelan tindakan strategi, menyediakan pencapaian low carbon city dan smart city untuk dinilai oleh rakyat, mencipta 2 inovasi yang pertama di Malaysia, didaftarkan bawah daftar hak cipta menurut Seksyen 26B Akta Hak Cipta 1987, pemegang 6 anugerah Malaysia Book of Record, melaksanakan 7 persijilan pengurusan serentak mengikut standard ISO, mencapai kadar kita semula 55.91% yang tertinggi di Malaysia dan mendapat sijil bersih akaun selama 19 tahun berturut-turut. Tahniah kepada anda semua, termasuk ahli majlis dan penduduk Seberang Perai. Pulau Pinang telah memasuki fasa 4 Plan Pemulihan Negara pada 8 November 2021. Kita menghadapi cabaran baru, virus baru, varian Omicron yang merupakan varian yang mempunyai 32 mutasi spike protein. Ada mengatakan 50 kali. Varian ini pertama kali dijumpa di Afrika Selatan, walaupun bilangannya berbeza-beza dinyatakan oleh saintis, tetapi ternyata virus ini sangat cepat merebak. Saya sebagai Datuk Bandar telah mengingatkan semua warga kerja MBSP supaya berhati-hati dan berwaspada. Saya juga ingin menyuruh kepada semua ahli majlis, kepada semua rakyat Seberang Perai, jangan ambil enteng tentang SOP MKN yang telah diisytiharkan. Sekurang-kurangnya mesti amalkan penjarakan sosial, pemakaian face mask, kebersihan tangan dan diri, dan juga jangan berada di kelompok yang ramai dalam masa yang panjang dan berdudukan yang rapat-rapat. MBSP telah menjenamakan semula pasukan penguatkuasaan untuk berdepan dengan keadaan yang agak meruncing di seluruh dunia ini. Pada tahun 2022, sirkular ekonomi dan digital ekonomi menempah agenda baru dengan memberi penumpuan kepada sisa organik, sisa hijau atau green waste dan buangan plastik. Adalah agenda pendekatan jangka pendek untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Agenda ini telah memberi peluang kepada Seberang Perai mendapat menggunakan sumber-sumber terbatas dengan sebaiknya, atau di dalam bahasa Inggeris, make better use of finite resources. Yang kedua, mengurangkan pengeluaran gas dan bahan berbahaya atau harmful substances dan reduce emission. Yang ketiga,
melindungi kesihatan manusia dan biodiversity, atau to protect human health and biodiversity. Yang keempat, melonjakkan ekonomi atau to booster the economic development dan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan yang lebih baik yang penting kepada rakyat, iaitu to create more and better jobs for the residents of Seberang Perai. Ahli majlis, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, pada 28 November yang lalu kita telah mengadakan Hari Pasukan Beruniform yang pertama dalam sejarah Seberang Perai, sama ada MBSP ataupun MPSP atau lembaga pengurusan kerajaan tempatan, iaitu dengan melaksanakan 11 penjenamaan semula pasukan penguatkuasaan supaya mereka terus gagah mengharungi saat-saat yang sangat getir yang akan dilalui pada tahun-tahun 2022 yang akan datang. Penggabungan penguatkuasaan seramai 235 orang ini terdiri daripada 155 anggota daripada Direktorat Penguatkuasaan, 17 daripada Jabatan Pembendaraan, 42 anggota daripada Jabatan Bantuan daripada BKK, iaitu Bahagian Keselamatan dan Komuniti, 21 anggota daripada Jabatan Presidenan, di bawah satu pegawai pemerintah Pusuruhanjaya Penguatkuasa, iaitu Datuk Bandar sendiri, supaya kita lebih komited dan lebih telus, lebih menjurus kepada isu-isu yang berbangkit. Tujuannya juga adalah untuk meningkatkan keupayaan sibilian harta majlis bernilai 0.76 bilion yang bertebaran di seluruh Seberang Perai berkeluasan 738 km persegi dan mengawasi kutipan wang tunai bernilai RM100,000 pada hari-hari biasa dan meningkat kepada RM5 juta pada hari-hari puncak satu hari kutipan. Oleh itu, penjenamaan semula ini telah didapati penting dan perlu ditingkatkan. MBSP amat komited dalam usaha meningkatkan integriti, membenteras rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan pecah amanah di kalangan kaki tangan MBSP. MBSP mensasarkan untuk menjadi sebuah PBT yang berintegriti, telus, sifar rasuah melalui plan tindakan anti rasuah 2022 yang telah digariskan mengandungi 45 program, 65 aktiviti yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Ahli majlis, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, MBSP amat menitik beratkan aspek kebajikan pekerja-pekerja dengan menyediakan 7 kemudahan kebajikan baharu dan menambah baik kebajikan-kebajikan yang sedia ada yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Pertama sekali, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana telah meluluskan bantuan keuangan sebanyak setengah bulan gaji atau minima RM1,000 yang akan dibayarkan pada bulan Disember 2021. Yang kedua, dari segi rawatan kesihatan pekerja, MBSP telah menyediakan peruntukan bantuan kesihatan sebanyak RM100 sebulan. Terima kasih kepada ahli majlis kerana peka dengan kehendak pekerja-pekerja yang sentiasa memohon meningkatkan allowance klinik panel daripada kadar sekarang. Memang kita faham, pengurusan mengerti dan faham bahawa allowance daripada klinik panel tidak dapat menampung keseluruhan keperluan perubatan anda. Tetapi kita juga mempunyai bajet yang terbatas yang tidak boleh disuka-suka hati dinaikkan. Oleh itu saya berharap dengan pemberian RM100 sebulan ini, gunalah untuk membeli vitamin, membeli peralatan-peralatan yang perlu daripada farmasi, membeli test kit ataupun ujian kendiri yang kita berdepan tak tahu bila akan selesai masalah ini. Gunakan peruntukan ini bagi kepentingan kebajikan keluarga anda. Dan saya juga telah menasihatkan pekerja-pekerja melalui perjumpaan dengan persatuan-persatuan, sekiranya anda hanya sesema atau batuk, boleh pergi ke farmasi menggunakan peruntukan ini. Jika anda pergi ke klinik panel, ia akan potong paling kurang RM50 hingga RM80 kerana ada consultation cost dekat situ. Jadi di sini telah menjimatkan dengan secara tak langsung kuasa beli klinik panel dipertingkatkan ataupun allowance klinik panel dipertingkatkan dengan cara tak langsung melalui pemberian allowance kesihatan ini. Saya berharap semua pekerja MBSP memahami tujuan sebenar
kelulusan yang diberikan di dalam majlis penuh ini bukan penambahan pendapatan, tetapi bertujuan untuk anda menjaga kesihatan diri. Kerana pada ketika ini kita tidak tahu bila akan tamat pandemik COVID-19. Oleh itu anda mesti menjaga diri supaya kita terus dapat berbakti kepada penduduk Seberang Perai. Yang berikutnya adalah semasa COVID-19, MBSP juga telah menyediakan peruntukan RM150 kepada kaki tangan yang didapati positif di dalam bentuk bahan makanan dan bahan keperluan harian yang dihantar melalui persatuan NOLA, yang dihantar juga oleh persatuan-persatuan yang lain dan juga dihantar oleh staf MBSP terus ke rumah mereka kerana mereka telah dikuarantinkan. Yang keempat, MBSP telah bekerjasama dengan Hospital Seberang Jaya untuk memberi kemudahan perkhidmatan rawatan prosedur mechanical thrombectomy atau MT prosedur di Hospital Pantai Pulau Pinang untuk rawatan segera kepada pekerja-pekerja kita yang diserang stroke. Dalam persetujuan yang dicapai, Hospital Pantai Pulau Pinang akan memberi rawatan segera tidak melebihi 6 jam. Ahli majlis, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, warga kerja MBSP, anda harus bersyukur. Kerana rawatan stroke, kalau pulih, rawatan stroke memerlukan kesegeraan tindakan. Kalau prosedur biasa memang dibenarkan di bawah perkeliling, tetapi akan mengambil masa, proses red tape itu akan mengambil masa berminggu-minggu, berbulan-bulan kadang-kadang untuk mendapat keputusan. Memang hak diberi kepada warga kerja MBSP dan semua kaki tangan kerajaan. Sekiranya doktor mengesahkan perlu rawatan tersebut, mesti diberi. Tetapi sekarang isu masa. Kalau 3 bulan baru dapat keputusan, 2 minggu baru dapat keputusan, jika sembuh sekalipun, dah tak kenal orang. Dah tidak boleh menguruskan diri sendiri. Kerana sel-sel di dalam otak telah pun mati. Dah tak dapat dipulihkan lagi. Walaupun fizikalnya nampak sihat, tetapi tidak kenal kawan, tidak kenal isteri, tidak kenal suami, tidak kenal anak-anak. Dan urusan badan pun perlu, urusan sendiri pun perlu dibuat oleh orang lain. Ini yang kita nak tekankan, kepantasan dalam membuat keputusan. Saya telah berjanji kepada Hospital Seberang Jaya, rawatan ini hanya ada di Hospital Pantai. Sekiranya doktor mengesahkan pesakit ataupun pekerja kita ini perlu pada MT prosedur, saya akan beri kelulusan outright. Dan kita telah melalui 2 keputusan, 2 warga kerja MBSP yang telah berjaya dibuat pembedahan ini dan telah pun dapat pulih seperti biasa, seperti orang lain dapat kehidupan yang biasa. Untuk makluman ahli majlis warga kerja MBSP, MT prosedur adalah berkaitan dengan ketulan darah yang ada di dalam saluran darah di otak dan ia perlu dikeluarkan segera, secepat mungkin. Jika dibiarkan, itulah yang menyebabkan sel otak mati. Oleh itu, every minute, every second is counted. Jadi saya mengambil peluang ini juga menghargai kebajikan yang anda telah laksanakan kepada MBSP di dalam mencapai kecemerlangan dengan memberi kelulusan segera. Saya tidak minta diucapkan terima kasih. Saya tidak minta diucapkan pujian-pujian yang banyak ataupun sedikit. Yang saya minta hanya satu. Hargailah, sayangilah MBSP dan Seberang Perai. Wira Orange yang sedang mengikuti ucapan ini, semua warga kerja yang sedang mengikuti ucapan ini, Datuk Bandar tidak pernah mengharapkan penghargaan terima kasih. Saya hanya perlu mengharapkan anda berkhidmat untuk Seberang Perai. Hargailah, kasihilah Majlis Bandar Seberang Perai supaya kita dapat maju, meningkatkan kualiti kehidupan rakyat. Itu sahaja yang saya harapkan. Yang kelima, MBSP telah meluluskan pemasangan solar di pekarangan tempat letak kereta MBSP. Ini juga diminta oleh pekerja melalui majlis bersama MBJ, Majlis Bersama Jabatan, yang diterajui oleh NOLA dan pasukan-pasukan mereka. Dan mereka minta supaya tempat letak kereta berbumbung. Seperti yang saya katakan tadi, kita punya bajet yang terhad. Tetapi dengan pemikiran yang kreatif, kita telah mendekati pembekal-pembekal solar dan kita dapat satu perjanjian kolaborasi menang-menang atau win-win kolaborasi. Mereka ini, syarikat ini akan menyediakan tempat letak kereta berbumbung
meletakkan solar di atasnya dan membekalkan 40%, 40.24% tenaga kepada MBSP yang menjadi teraju di dalam penggunaan renewable energy di seberang perai. Melebihi dari apa yang sektor swasta ada di bangunan mereka. Kebanyakan sektor swasta tak lebih daripada 26%. Kita ada 40% tenaga yang dijana datang daripada renewable energy untuk mencahayakan, memberi kemudahan kepada pengguna-pengguna bangunan ini, termasuk rakyat yang datang ke kaunter perkhidmatan kita. Dan dalam masa yang sama, MBSP yang pertama akan mengadakan stesen pengecas kenderaan elektrik di Malaysia bawah PBT. Tidak ada lagi PBT yang menyediakan stesen mengecas elektrik bagi kenderaan. Ini adalah satu pendekatan leadership by example, menunjukkan kesungguhan kita untuk menjadikan seberang perai sebagai bandar rendah karbon pada tahun 2022, neutral karbon pada tahun 2030 dan sifar karbon pada tahun 2050. Yang keenam, kaki tangan yang berstatus tetap, yang hilang upaya disebabkan oleh bencana semasa kerja diberi ex gratia. Manakala bagi mereka yang kontrak juga mendapat faedah daripada PKSO dan mereka juga mendapat bantuan-bantuan yang mengikut kehendak-kehendak PKSO. Sama nilainya, sama benefitnya, tetapi satu diberikan oleh MBSP bagi pekerja tetap, yang satu lagi diberikan oleh PKSO. Dan sekiranya mereka meninggal semasa bekerja, waris boleh mendapat bantuan ataupun pencen yang bersesuaian seperti yang telah ditentukan di bawah peraturan-peraturan PKSO dan juga peraturan-peraturan MBSP. Ahli majlis, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, saya ingin sekali lagi mengharapkan semua kita mestilah melipat gandakan usaha. Pada tahun 2022, marilah kita berjanji, ahli majlis, Datuk Bandar, Setiausaha Bandaraya, ketua-ketua jabatan, marilah kita berjanji supaya kita dapat mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat pada tahun 2022. Kerana tahun 2022 lebih mencabar daripada tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai-bagai isu keselamatan dan kesihatan yang kita telah dapat lihat dan akan berlaku dalam tempoh yang panjang. MBSP tidak dapat bergerak bersendirian, sudah tentu, sudah pasti. Terima kasih kepada semua yang telah menabur bakti ke arah kecemerlangan, dan juga terima kasih kepada sektor swasta yang sentiasa tampil ke depan menyokong usaha-usaha MBSP dengan memberi sokongan yang kuat, dengan mengambil bahagian dalam semua perkara yang dibawa dan semua program yang dilancarkan. Terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kun Yeow, Yang Berhormat Tuan Jadik Sing Dio, anak lelaki Kapal Sing, Esko Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan Desa, dan juga semua barisan-barisan Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang serta ahli majlis warga kerja MBSP, seluruh rakyat seberang perai. Terima kasih. Marilah kita menuju kepada bandaraya yang aspiring city of tomorrow, bandaraya yang menjadi inspirasi bandar masa hadapan. Dengan itu, saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada semua yang akan merayakannya pada 25 Disember nanti, minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Andre. Thank you.